إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا لمشايخنا المعلمين وخصوصنا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. أما بعد. Yang saya kasihi Al-Fadil Al-Mukarram yang kita hormati Ustaz Sabri Arsyad, yang saya hormati sekalian asatizah dan sekalian anak-anak Al-Fadil yang saya sayangi, hadirin dan hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sayang kita, Allah akan kurniakan kepada kita kebaikan. Apabila Allah sayang kita, Allah akan tutup segala pintu kejahatan atas hamba-Nya. Apabila Allah sayang kita, maka masalah yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya tidak diiringkan dengan kegelisahan, tetapi diiringkan dengan sakinah, yakni ketenangan. Apabila Allah sayang kita, lalu Allah kurniakan kepada kita segala nikmat dunia ini, diiringkan dengan rahmat, bukan dengan istidraj. Apabila Allah sayang kita, lalu Allah akan kurniakan kepada hamba-Nya yang Allah sayang perkara yang telah dikurniakan kepada hamba-hamba-Nya yang Allah sayang, yaitu kekasih-kekasihnya. Inilah sebenarnya yang salafus salih, sahabat, awliya, yang mereka dambakan, yang mereka inginkan, yaitu rasa dikasihi. Sebab itu ilmu yang ada pada kita ini sebagai satu jalan
untuk kita menagih kasih dia. Amal saleh yang kita buat selama ni menjadi satu jalan, satu lorong untuk mendapat kasih dia. Jika mana kita melakukan semua perkara kerana selain daripada dia, Allah akan bagi setiap apa yang kita minta. Tapi kita takkan dapat kasih dah. Jika kita buat satu perkara kerana dunia, dia akan bagi dunia. Tapi kita tak boleh kasih dah. Jika kita buat kerana kemuliaan, dia akan bagi kemuliaan. Tapi kita tak dapat kasih dia. Jika kita buat kerana manusia di sekeliling kita, kita akan dapat manusia di sekeliling kita. Tapi kita tak dapat kasih dia. Pasal apa kita inginkan kasih dia? Perkara yang Allah kurniakan kepada kekasih-kekasihnya, dia tak kurniakan pada semua orang. Apa antaranya? Contoh Lailatul Qadar. Allah tak bagi pada semua orang akan anugerah Lailatul Qadar. Allah bagi pahala Lailatul Qadar, tapi Allah tak bagi pada semua orang sa'ah, suasana, anugerah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allahu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun 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 hiya hatta matla'il fajr. Kita jumpa Ramadan ini puluhan Ramadan, tapi kita tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Jika kita baca tentang ceritanya A'immatul Arba', Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, mereka dianugerahkan akan Lailatul Qadar. Kita tengok cerita-cerita ulama-ulama, mereka menyatakan mereka menemui akan Lailatul Qadar. Kenapa? Jadi tanda-tanya kat kita. Kenapa? Aku yang dah puasa 60 tahun, maknanya 60 kali lah kita jumpa Ramadan, tapi sekali pun aku tak pernah jumpa Lailatul Qadar. Kereta Allah bagi kat aku macam orang lain juga. Rumah yang besar Allah bagi kat aku macam orang lain Allah bagi kan. Harta, duit orang lain pun Allah bagi, aku pun Allah bagi. Tapi perkara yang Allah bagi kepada kekasih-kekasihnya, kita tak dapat lagi. Perkara yang Allah anugerahkan kepada kekasih-kekasihnya, kita tak boleh lagi. Kita tak pernah lalu lagi. Kita tak pernah tempuh lagi. Kita kena tanya pasal apa? Kenapa Allah tak bagi kat aku? Seumpama perkara yang dilalui oleh awliya illah, kekasih-kekasih dia. Sebab itu benda yang kadang-kala kita terlepas pandang. Saya selalu tanya diri saya,
Kita mengaji ni pasal apa? Kita kena tanya. Nabi sebut di dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau sekadar kita nak pahala, kita boleh pahala. Tetapi kena ingat bahawa pahala ni boleh hilang. Jalan mana hilang? Jalan ujub hilang. Jalan riak hilang. Jalan hasad riak hilang. Jalan kata ke orang hilang. Jalan dengar aib orang hilang. Dia boleh hilang. Tetapi jika kita mengaji ni kerana kita nak dianugerahkan khasyah, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya orang yang takutkan Allah adalah di kalangan orang yang Allah anugerahkan pada dia ilmu. Dalam kuliah saya selalu ingatkan diri saya, tahu saja tak cukup. Tahu saja tak cukup. Kita tahu putuskan silaturahim ni haram. Pasal apa kita duk buat lagi? Dengan adik-beradik tak bertegak, dengan orang satu kampung tak bertegak, dengan orang satu masjid tak bertegak. Kita tahu, pasal apa kita masih lakukan perkara yang sama? Tahu tak cukup. Kerana tahu kita ini tidak boleh membawa kepada khasyah, tidak boleh membawa kepada takutkan Allah. Sebab itu Nabi habaq kita. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga hawa nafsu dia mengikut apa yang aku bawa, kata Nabi. Iman dia tak sempurna jika mana hawa nafsu dia ikut apa yang Nabi bawa. Kita kena tanya, Nabi ni bawa apa? Nabi takat bawa semayang saja kan? Nabi takat bawa puasa saja kan? Nabi takat bawa zakat saja kan? Nabi takat bawa haji saja kan? Dah. Ketika berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah, antara hadis yang terawal Nabi habaq kat sahabat-sahabat dan orang Madinah 4 perkara. Nabi kata, sebarkan salam, hubungkan silaturahmi, bagi makan, semayang malam. 3 berkait dengan hablum minan nas. 1 berkait dengan hablum minallah. Sebarkan salam. Dan di antara tanda hampirnya kiamat, kita akan bagi salam dengan orang yang kita kenal sahaja. Orang tak kenal kita tak mau bagi salam. Aku tak kenal dia. Dan Nabi suruh kita hubungkan silaturahim. Sebab penegasan daripada Allah, siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Karena rahim itu daripada sifat Allah. Ketika kita memutuskan silaturahim, kita tak berasa takut pun yang kita sedang memutuskan hubungan seorang hamba dengan Allah. Kita bukan putihkan hubungan kita dengan kak kita. Zahirnya macam tu. Kita putihkan hubungan kita dengan sahabat baik kita.
kita putuskan hubungan kita dengan adik kita sebab harta faraid saja. Kita putuskan hubungan kita dengan adik-beradik tiri kita. Sebenarnya dan hakikatnya kita sedang memutuskan hubungan kita dengan Allah Rabbul Izzah. Bolehkah kita hidup tanpa Allah? Boleh tak kita rasa kita hidup tanpa Dia? Saya tanya diri saya, tuan-tuan, perempuan, tanya diri tuan-tuan dan perempuan. Dalam masa sebulan ni, berapa kali kita rasa kita tak boleh hidup tanpa Dia? Dalam sebulan ni kita rasa dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, ya Allah, aku tak boleh hidup tanpa Engkau, ya Allah. Berapa kali dalam sebulan kita rasa macam tu? Ataupun kita tak pernah rasa, kita tak pernah rasa yang aku perlukan Allah. Kita tak pernah ada perasaan itu yang aku sentiasa memerlukan Allah. Kita kena tanya tuan-tuan. Kita kena tanya. Kita kena tanya diri kita. Kita orang Islam dan kita orang yang beriman. Sebab itu kata ulama, orang yang hampir dengan Allah, tanda dia mula rasa sakit apabila dia jauh dengan Allah. Ni tanda orang dekat dengan Allah. Tuan-tuan, orang dekat dengan Allah ni bukan tangan dia sentiasa ada tasbih tau. Kita jangan ukur orang ni. Kita jangan ukur orang dekat dengan Allah tangan dia tak lengkang tasbih. Orang Arab main judi tu ada tasbih kat tangan. Kita jangan ukur benda ni. Yang ni alat. Yang ni alat. Kita jangan ukur, oh dia rajin sebut subhanallah. Orang Arab depa pi main judi, depa pi tengok konsert, depa sebut subhanallah. Jangan ukur situ. Betul ulama dia ukur tak mana? Kalau hang nak tahu kita ni dekat dengan Allah, ketika kita berasa jauh dengan Allah, hati kita mula rasa sakit sangat. Hati kita mula rasa gelisah sangat. Hati kita mula rasa, ish, aku tak boleh lah macam ni, aku tak boleh lah, aku tak boleh lah. Ketika itu, itulah tanda ahlul muqarrabin, orang yang telah dihampirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang orang-orang salafus salih, ulama-ulama, mereka inginkan perasaan ini. Kita kena tanya tuan-tuan, selama ni kalau kita hilang satu perkara, apa yang menyakitkan kita? Perkara apa yang menyakitkan kita ketika perkara itu hilang? Kita kena tanya. Duit kita hilang, sakit. Barang berharga kita hilang, sakit. Ketika Allah itu hilang dalam qalbun kita, kita rasa sakit tak? Ketika kita tak rasa apa-apa, jaga-jaga tuan-tuan semua, hadirin wal hadirat, jaga-jaga.
ketika Allah mula hilang dalam hati kita, kita tak rasa gelisah macam kita hilang duit, kita tak rasa pening kepala, kita risau macam kita hilang harta kita, kita tak rasa apa-apa langsung ketika hati kita mula dicabut akan perasaan kita bersama dengan Tuhan kita. Ni jaga-jaga. Saya tak mau sebut dah dunia nak kiamat ke apa, tak mau dah. Semua orang tahu. Semua orang tahu dunia ni akhir zaman. Tetapi apa yang kita buat tatkala zaman ini berada pada akhirnya, kita buat apa? Kita dah boleh apa? Kita dah dapat apa? Ketika zaman ini berada di akhirnya, kita dah dapat apa? Ataupun kita ini duduk pada tempat yang sama, semayang macam tu juga tak ada rasa apa. Kita semayang 70 tahun, kita rasa apa? Allah sebut dalam Al-Quran, falahlah orang yang beriman ini, semayang dia khusyuk. Orang beriman yang berjaya ni pada sisi Allah bila mereka dikurniakan salat yang khusyuk. Kita tanya dari kita, 70 tahun aku hidup, berapa kali Allah kurniakan kepada aku salat yang khusyuk? Tanya diri kita. Benda yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya, kita tak ada. Lalu kita tanya diri kita, ya Allah, aku ni pada hang siapa? Aku ni pada hang siapa? Orang kafir pun hang bagi reta, aku pun hang bagi reta. Orang kafir hang bagi keluarga, aku pun hang bagi keluarga. Orang kafir hang bagi pangkat, aku pun hang bagi pangkat. Tapi perkara yang Allah bagi kepada kekasihnya, Allah tak bagi kepada orang kafir. Allah tak bagi, tak. Jadi kita kena tanya. Maka ulama sebut orang mukmin ni, dia tak pernah resah dengan keduniaan. Tetapi orang munafik, hati dia sentiasa resah dengan keduniaan. Kita duduk di mana? Kita duduk di mana? Selama hidup kita yang meresahkan kita apa? Orang selalu kata, Ustaz cakap macam ni. Siapa yang tak resah dengan dunia? Kena tanya. Kena tanya. Kena tanya. Kena tanya. Kalau macam tu susahlah masuk syurga. Syurga ni bukan senang, tuan-tuan. Kalau syurga ni benda senang, ramai orang menjadi penghuni syurga. Syurga ni susah, tuan-tuan. Hatta husnul khatimah ni pun Nabi kata susah. Dalam 1000 Nabi kata seorang. Hak bighairi hisab, Nabi kata hak 1000 seorang. Tuan-tuan, dalam satu dunia ada berapa? Kalau 1 bilion, kita kali hak bighairi hisab. Kita kira lah. Ketika Nabi kata 1000 seorang, kita rasa apa? Tak apa. Boleh hak 999 pun tak apa. Tak boleh hak seorang tu. Macam tu kah? Ketika kita dengar Nabi kata 1000 seorang hak yang bighairi hisab, husnul khatimah, kita bermula rasa takut, teriak tiap-tiap malam, ya Allah,
jadikan aku seorang daripada 1000 yang Nabi kata tu, ya Allah. Atau kita tak rasa apa-apa. Aku haji tiap-tiap tahun, kata umrah tiap-tiap sebulan 3 kali, aku takut apa? Aku sedekah tiap-tiap hari, sedekah tiap-tiap Jumaat aku sedekah, aku takut apa? Tuan-tuan, ingat Abdullah bin Ubay ni tak semayang. Abdullah bin Ubay tak puasa. Abdullah bin Ubay ni tak keluar zakat. Abdullah bin Ubay ini tidak baca Quran. Tuan-tuan, siapa yang tikam Sayyidina Ali? Siapa yang tikam Sayyidina Umar? Yang bunuh Sayyidina Umar ni siapa? Yang tikam Sayyidina Umar ni siapa? Orang baca Quran. Bukan hak pi danduk tu tak. Ketika kita ini masih mempunyai sifat kehambaan, tak rasa duk harap dengan Allah, ya Allah, hak yang bagi hidayah ni engkau, dan jangan kau cabut hidayah ni atas aku. Dia selalu kata kat diri saya, pahala ni boleh hilang, saat saja hilang, tak susah pun. Kadang kita balik mengaji ni hilang. Macam mana hilang, tuan-tuan? Kita bercerita aib kawan-kawan kita balik mengaji. Aku tak puas lah dengan kawan ni, dia macam ni. Habis kita kata kat dia, habis dia balik mengaji. Tak susah sangat. Nak habis pahala ni tak susah. Tuan-tuan, dalam hadis yang Nabi kata ini, Imam Nawawi meriwayatkan dalam Matan Al-Arba'in. Apa kata Imam Nawawi? Nafsu ni dia hendaklah dikawal dengan satu sifat, nama dia takwa. Kita kena kawal nafsu kita. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, innan nafsal ammaratu bisu. Nafsu amarah ni nafsu jahat. Kita ni jahat lagi, tuan-tuan. Mana jahat, Ustaz? Kita bawa kereta, orang horn kita, ni angin tu sampai kepala. Soleh apa? Orang bau horn kat kita, kita kata kita soleh apa? Soleh apa? Kita bawa kereta, orang horn kita, tak ada pasal orang horn kita, angin naik sampai kepala. Soleh kah tu? Orang soleh kah? Allah perintah kat kita sabar, kita tak boleh sabar. Soleh kan? Kita orang baik kan? Isteri kita lambat keluar rumah dengan sikap pongoh kita marah dia. Soleh kan? Soleh kan kita? Kita nak kata kita semayang dah, semayang jamaah dah, puasa Senin Khamis, soleh kan? Soleh lah Ustaz. Lalu kita tanya, Nabi buat tak macam hang buat? Nabi buat tak macam hang buat? Tuan-tuan pernah dengar Nabi tengking Siti Khadijah? Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi jerekah Siti Khadijah sebab lambat masak. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi terajang Sayyidatina Fatimah. Kita diulang alik pergi masjid, kita gagal dalam perkara yang asas. Itu benda asas, tentang
Hubungan dengan isteri, hubungan dengan anak-anak adalah hubungan yang asas. Yang orang remehkan benda ni. Sebab itu Nabi kata, kalau hang nak tahu hang baik, hang tanya isteri, hang tanya anak-anak dia. Tanya isteri dia, tanya anak-anak dia, tanya jiran dia. Kalau hang nak tahu kawan tu adalah kawan yang baik, hang tanya isteri dia, hang tanya anak dia, hang tanya jiran dia. Kalau isteri dia kata dialah suami yang baik, anak dia kata dialah ayah yang baik, jiran dia kata dialah jiran yang baik, jadikan yang ni kawan. Jadikan dia kawan hang. Kerana dia adalah sahabat yang baik yang boleh pimpin hang ke jalan jannah Allah. Sebenarnya proses mujahadah kita jauh lagi. Kita tak boleh nak letak diri kita aku orang baik, aku orang saleh. Proses mujahadah kita jauh lagi. Nak letakkan kita ini pada tempat orang saleh. Apa dia? Siapa dia? Apa sifat takwa pada pandangan ulama? Sayyidina Ali kata, ini pandangan Sayyidina Ali, orang takwa ni pertama dia kata takut dengan Allah. Takut ni apa? Takut dengan makhluk, kita lari. Takut dengan Allah, kita dekat. Tanda orang takut, dia kui dekat dengan Allah. Semakin kuat takut dia, semakin hampirnya dengan Allah. Jadi zikir macam mana Ustaz? Baik, jadikan setiap zikir kita satu akidah di dalam hidup kita. Jangan zikir sebagai zikir. Macam mana Ustaz? Makin banyak kita sebut la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, semakin yakin kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita menyebut subhanallahil azim wa bihamdih, semakin yakin kita dengan Allah, yang Allah ini bersifat dengan sekalian sifat kamalatnya. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Lagi banyak kita sebut tasbih, lagi bertambah yakin kita dengan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin banyak kita bertahmid kepada Allah, Allah, alhamdulillah, 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 sehingga kan kita dapat melihat kecantikan dan kebesaran ciptaan Dia. Kita belajar tauhid kan? Ilmu yakin, ainul yakin. Macam mana boleh pergi ke ainul yakin kalau kita tak nampak kecantikan dan keelokan perbuatan dia? Macam mana orang yang boleh tak nampak, tak sedar akan kecantikan, keelokan, kesempurnaan kejadian Allah, dia boleh kata, dia boleh puji dah? Yang tu Tok Guru kami kata, kita ni banyak bohong dengan Tuhan. Macam mana Ustaz? Orang tu tak cantik, kita puji hang cantik lah. Puji itu betul ke mohong? Mohong lah kan? Macam mana, ni kata Tok Guru saya lah, macam mana orang yang tak nampak kecantikan,
kebesaran dia, dia boleh puji ya. Pahala cerita lain tuan-tuan. Kita mau apa yang kita sebut jadi akidah, sehingga kan dengan tahmid yang kita sebut setiap hari ini, kita menjadi hamba yang mentauhidkan Allah. Kita tak mau sekadar Alhamdulillah, 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 tak jadi apa kat kita. Ustaz, pahala, sekali lagi saya ulang, pahala boleh hilang. Tetapi jika zikir itu menjadi akidah kepada kita, maka pahala yang Allah kurniakan kepada kita dipelihara daripada hilang. Sebab kita jaga. Tentu orang yang dah nampak kebesaran Allah, dia akan membesarkan Allah. Allahu Akbar. Ketika itu dia akan sentiasa membesarkan Allah, mendahulukan Allah daripada selain Allah. Tu ustaz kita tadi habaq tabung kosong tu buh lah. Tabung tu bukan main saja-saja. Allah Ta'ala nak tengok kita. Hang sayang aku kah? Hang sayang duit yang aku bagi? Tu ya, dia nak tengok yang tu ya. Dia bukan nak tengok awal. Tabung ni asbab ya. Tabung tu asbab saja. Hang sayang aku kah? Hang sayang duit yang aku bagi? Hang takkan ada duit kalau aku tak bagi ya. Duit yang ada kat kita ni siapa bagi? Rumah yang ada kat kita siapa bagi? Harta yang ada kat kita siapa bagi? Ketika aku minta balik, hang boleh bagi tak? Orang kalau kita tengok jenazah tuan-tuan, kita kata apa? Lalu jenazah kita kata apa? Inna lillahi wa in Allahu wa inna ilaihi raji'un. Orang Melayu kata, kita mai daripada Allah, balik kepada Allah. Takkan badan saja mai pada Allah, balik pada Allah. Rata ni bukan mai pada dia. Pasal apa kita tak balik kat dia? Ilmu ni bukan mai daripada dia. Pasal apa tak bawa balik kepada dia? Sihat ni bukan mai daripada dia. Pasal apa tak bawa balik kepada dia? Umur ni bukan mai pada dia. Pasal apa tak bawa balik pada dia? Orang mati saja ustaz yang balik dari dia pada dia. Hak lain semua daripada dia kepada kita. Tuan-tuan, hak benda kita duk peluk, kita duk sayang ni, bila orang duk usung kita, satu pun kita tak bawa. Melainkan yang kita dah bawa balik ke dia, yang tu bawa sama-sama. Tak rugi pun tuan-tuan, tak rugi. Bila kita masuk dalam tabung tu, yang itulah yang boleh tolong kita besok di akhir. Tadi ustaz duk kata gitu, saya panjang lagi. Kalau biasa buh RM1, hari ni jangan duk buh RM1 dah. Rugi dah tuan-tuan. Pasal apa rugi? Allah minta kita tak banyak pun. Dengan yang kita dah pakai ni terlalu banyak. Cuba kita fikir. Allah minta kat kita hak wajib dia sikit dia. Setahun sekali RM7.
Setahun aku minta ke hang RM7 ya, wajib. Kan banyak pun. Aku bagi ke hang 70,000 setahun. Aku minta ke hang, Allahu zalim kata tu tuan-tuan. Hak ni aku paksa hang bagi. Aku bagi ke hang RM70 setahun. Aku minta ke hang RM7 ya. Hang boleh tak bagi? Dah ramai orang yang tak boleh bagi RM7 tu. Saya pernah orang tanya saya, Ustaz, dia mesej saya, Ustaz, saya dosa banyak, dia kata. Ish, kata, saya banyak lagi, dia kata. Tak, Ustaz, saya 20 tahun tak pernah keluar zakat fitrah. Masa tu tuan-tuan, terbit air mata saya, sungguh-sungguh. Saya balas mesej dah, sampai air mata saya turun, tuan-tuan. Saya kata tak banyak pun RM7. Tapi Ustaz, saya berasa sayang nak bagi ke Allah RM7. Sekarang saya sedar dah, Ustaz. Tuan-tuan, bukan semua orang yang ada harta mereka boleh keluarkan harta mereka pada jalan Allah tanpa mereka ini rasa menyesal. Tak ada. Kalau kita boleh sampai tahap tu, tuan-tuan, kita adalah kekasih Allah. Tak susah nak jadi kekasih Allah. Nak jadi kekasih Allah ni bukan gaduh nak semayang sujud, tuan-tuan, sampai hitam tadi. Tak dah. Syarat dia satu lah. Kalau hang buat semua benda tapi hang ikhlas dengan aku, hang ikhlas aku, hang semayang tapi hang ikhlas dengan aku, hang baca Quran tapi hang ikhlas dengan aku, baik. Kedua, Sayyidina Ali kata apa? Beramal dengan Quran. Apa yang ada dalam Quran kita buat. Jangan baca aja. Jangan baca aja. Apa yang Quran kata kita buat. Jangan baca saja, rugi, tuan-tuan. Kita tak tadabbur ya. Baca apa yang ada dalam Quran. Kita ikut yang ada dalam Quran. Rugi. Pasal apa Ustaz kata rugi? Macam ni lah. Lah mana-mana masjid lepas isyak baca surah Al-Mulk, betul tak? Supaya kubur dia terang, betul tak? Kita pun baca Al-Mulk juga. Allah. Tapi dalam duk baca Al-Mulk, mengumpat tak berhenti. Boleh terang tak kubur? Ni Al-Mulk tak pernah tinggal ni. Mengumpat pun tak pernah tinggal. Agak-agak terang ke gelap kubur? Betul dah orang baca Al-Mulk ni, dia kubur dia terang. Betul dah, itu betul dah. Tapi jangan kita buat perkara yang menjadi asbab kubur kita gelap pula. Jangan buat perkara tu. Benda yang Nabi janji betul. Tapi jangan kita buat perkara yang menjadikan perkara yang sepatutnya kita dapat, kita tak dapat. Sebab Nabi bukan suruh kita buat baik saja. Nabi suruh kita tinggal jahat sama. Buruk sangka kena tinggal. Kita usaha jadi orang baik lah. Kita usaha jadi orang baik. Kita duk mengaji setiap minggu, usaha jadi orang baik. Kita tahu fiqh, tauhid, tasawuf untuk jadi orang baik. Nah, dia orang tanya kita, mengaji untuk apa? Aku nak jadi orang baik. Pasal apa nak jadi orang baik? Sebab orang baik Allah sayang.
Aku tak mau jadi alim sebab ada alim yang Allah benci. Tapi orang baik, tak ada orang baik yang Allah benci. Orang baik semua Allah sayang. Kalau Allah bagi kita alim, jadilah alim yang baik. Bagi kita kaya, bagilah kita kaya yang baik. Bagi kita ibadat, bagilah jadikan ahli ibadat yang baik. Ketiga, 10 suku dah ni. Macam mana? Berhenti kah? Berhenti? Ni cuaca mendung ni, dia syak dia tidur. 3, orang yang bertakwa kepada Allah adalah redha dia dengan segala hukum Allah. Susah nak boleh. Kita hukum baik, kita redha. Hukum tak baik, kita tak redha. Sihat, redha. Sampai datang sakit, pasal apa Allah bagi kita sakit? Sebab kita jahat. Ya kau Ustaz? Ya. Satu hari orang tanya dengan Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, hang umur dah tua dah, 60 lebih, dia boleh melompat ni. Apa kuncinya hang sihat? Dia jawab satu je, ketika muda aku tidak berbuat maksiat. Jadi pasal apa kita dah tua ni sakit? Tanda Allah sayang. Pasal apa Allah sayang? Nabi kata, orang yang sakit itu diampunkan dosanya setiap hari 100 dosa, dan dikurniakan rahmat atasnya 100 rahmat. Sayang apa? Jadi Allah mau kita balik tanpa dosa. Sayangnya Allah kepada kita, Allah mau kita balik menemui hadrahnya tanpa dosa. Macam mana kita mula-mula mai ke dalam dunia ni, tak ada dosa. Sebab itu kalau budak hak bila ke balik meninggal, kita kata apa? Ahli syurga. Kalau kita meninggal, boleh orang kata ahli syurga? Orang tak berani kata. Orang tak berani kata. Tapi kalau budak kecil yang meninggal, budak baru lahir yang meninggal, kita kata apa? Ahli syurga. Jika mak pak dia redha, beroleh syafaat pada hari kiamat. Jadi macam mana kita mai dulu, biarlah kita balik macam tu. Kita mai dulu tak ada dosa, biar kita balik tak ada dosa. Cara mai, cara balik sama ya. Mai telanjang, balik telanjang, sama ya. Mai orang balikkan kita dengan kain lampin putih, balik orang balikkan kita kain kapan putih, sama saja. Mai orang bagi bedak kat kita. Kalau dulu kuti kura, talking powder, dulu nak balik orang buh bedak juga, nama dia kapok barui. Macam mana mai, macam tu balik. Mai kita miskin, duit tak ada,
Rantai tak ada, jam tak ada, semua tak ada, pangkat tak ada. Balik sama agak miskin. Hak pangkat di dalam dunia tak bawa balik pilihan. Ya Kak Ustaz ya. Tuan-tuan pernah dengar orang telkin, wahai Datuk Ahmad, ada ke? Mana ada? Orang panggil Ahmad saja. Wahai Ustaz Ahmad, tak ada masa talqin, orang panggil Ahmad saja. Mana pangkat yang dalam dunia tak boleh bawa pergi akhirat Allah, tetapi pangkat yang di akhirat berkekalan, dia bawa pilih yang lahat. Pangkat tu yang kita mau. Keempat, orang bertakwa ni, kata Sayyidina Ali, dia sentiasa bersedia untuk akhirat, bersedia untuk mati. Betul Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi kita siap tak untuk mati. Itu hari ini saya minta semua orang kita pakai impun surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Kita pernah dengar kan satu hadis, siapa yang sebelum matinya dapat membaca surah Al-Ikhlas, maka Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Jadi saya pakai kumpul, pakai himpun surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan yang ada hari ini pakai himpun. Pakai himpun sama-sama. Saya pun mulai hari ini kita pakai baca. Almarhum orang tua saya dulu, tuan-tuan kenal, almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia dulu paksa kami himpun Al-Ikhlas ni 100,000. Kita tanya buat apa? Hang mati esok hang tahu buat apa. Masa hidup ni hang jangan tanya aku. Besok hang dah mati hang baru tanya aku. Sebab hang mati pun aku mati dah. Hang nak tahu apa bagus dia, tunggu kita sama-sama mati dah. Dia tanya kat saya ni, saya tanya kat dia, abah nak buat apa-apa? Nanti sampai sana hang baru tanya aku. Besok sampai sana kita duduk tempat alam yang sama, hang akan jumpa aku, dia kata. Hang akan jumpa aku. Cuma aku awal pada hang pada segi ilmunya, tetapi pada takdir dia kata mungkin hang awal daripada aku. Tapi dia pi dulu, tuan-tuan. Dia pi dulu. Kita tunggu kita pergi jumpa dia. Jumpa atau tak jumpa ya. Besok kita nak tanya dia. Kita duduk satu alam kan. Kita jumpa besok, kita boleh sembang. Macam tu yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa. Sebab kita tak mati lagi. Kalau kita dah selesai bendanya, kita tak tahu apa yang kita akan dapat. Ya. Tuan-tuan, 9.20 ni sikit lagi. Nah, saya mau mengajak macam ni, saya suka tengok orang. Ilmu ni tak boleh banyak, dia banyak lagi dia menugai. Dia macam makan. Kita makan kalau banyak-banyak dia jadi awal. Rasa nak menugai. Kalau makan memang tempah nak menugai, rugi. Kita makan ni bagi cukup-cukup. Jadi makanan ni dia jadi asbab kepada kita dapat nikmat, dia dapat nikmat kenyang, dia tak mudarat. Guru saya lah, dia sebut macam ni. Dia kata, hang mengaji jangan sampai menugai, dia kata. Buang masa. Ya. Jadi saya tengok tuan-tuan, kalau sampai tahap nak menugai lagi, saya berhenti.
Nah, maka kata Zunnun Al-Masri, apa takwa ni? Orang yang bertakwa, kata dia, tidak mengotori amalan zahirnya dengan maksiat yang batin. Dia orang takwa. Dia jaga amal zahirnya sehingga amalan yang zahir ini tidak dikotori dengan maksiat yang batin. Itu dalam kitab Aqidatun Najin dia sebut apa? Aku heran orang yang melakukan satu perkara yang wajib tetapi meninggalkan akan kewajipan yang lainnya. Apa maksudnya? Dia semayang tapi sombong tak buang. Dia semayang, dia puasa tapi yang ujub tak mau buang. Dia zakat tapi iri hati ke orang tak mau buang. Kita iri ke orang ni semua pasal dunia, bukan iri ke orang pasal akhirat. Iri yang dibolehkan ni tentang akhirat. Kita tengok kawan ni semayang, kita iri. Kita pun semayang. Macam pagi ni kita tak semayang duha lagi, tengok kawan kita saat ni semayang, kita iri. Ni dah. Kita tak iri pun, tak dengki pun dengan orang. Kita dengki dengan dunia orang. Kita tengok orang mau beli perabot baru, kita kata tahu lah ni hutang lah, ni bayar 11 bulan lah ni. Kita dengki buat-buat. Kita tahu tak kala zahir dengki dalam hati kita dosa. Kita tahu tak benda tu dosa? Ketika lahir dalam hati kita, kolbon kita, perasaan yang sedemikian dosa. Ada tak dalam hati kita? Ya Allah, yang ni dosa, ya Allah. Sebab itu sampai ulama tasawuf dia kata, orang yang ada sifat hasad ini adalah di antara orang yang tidak redha dengan ketentuan rezeki yang Allah telah bahagi-bahagikan pada hamba-Nya. Dia tak redha dengan qada dan qadar Allah. Orang yang ada sifat hasad dan dengki pada sesama Islam ini, tanda dia kata ulama, mereka yang tidak redha dengan qada dan qadar dalam hal rezeki yang telah dibagikan oleh hamba, oleh Allah kepada hamba dia. Kita tak percaya, kita mula tak redha. Baik, apa kata ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad? Apa takwa ni? Takwa iaitu menjauhkan perkara yang menjadi sebab jauh dengan Allah. Kita jauhkan, kita hindarkan, kita lari daripada perkara yang menjadi sebab kita jauh dengan Allah. Ustaz duk cerita dekat, jauh, dekat, jauh. Itu saja pun tuan-tuan. Kita mengaji fiqh untuk apa? Nak jadi ahli fatwa ke tuan-tuan? Kita mengaji tauhid untuk apa? Kita mengaji tasawuf untuk apa? Semua ilmu yang kita belajar ni adalah semata-mata kita nak dekat dengan dia. Tu lah. Kita nak hampir dengan dia, tu je. Kita belajar fiqh dan kita betulkan segala syariat berkenaan dengan ibadat dan kehidupan kita, menjadi asbab kita buat perkara yang Allah redha dan menjadi asbab kita dekat dengan dia.
Kita belajar tauhid untuk apa? Supaya kita dapat mentauhidkan Allah. Jangan kita belajar tauhid sekadar kita nak tahu tauhid. Allah wajib sifat baqa, kekal Allah. Allah ni maha kekal. Orang tua saya tanya, hang percaya tak Allah Ta'ala bersifat baqa? Percaya. Terus siapa hang duk sayang sangat dengan benda hak fana? Ni nak tanya dengan hang ni, akhirat ni dengan dunia, mana fana, mana kekal aridi? Dia kata, hang percaya hak fana, hang percaya hak kekal? Ni orang tua saya mengajak tauhid gitu. Selama kita belajar Allah wajib bersifat dengan baqa. Pasal apa kita duk sayang sangat dengan yang fana ni? Kata-kata yang baqa kita tak percaya, kata-kata yang fana kita percaya. Ancaman yang baqa kita tak takut, ancaman yang fana kita takut. Hang percaya kat siapa ni? Tahu cerita lain, tahu cerita lain, percaya cerita lain. Tahu cerita lain, percaya cerita lain. Ramai orang tahu. Baik. Ni nak katuk ke ni? Nak katuk dah? Tahu. Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percaya tak? Tahu cerita lain? Tahu. Orang yang bertakwa Allah akan kurniakan kepada dia kelepasan, selamatkan dia. Dalam tafsir dia sebut apa dia? Selamat dunia akhirat. Lepas dunia akhirat. Tahu. Percaya tak? Allah kata lagi, Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kurniakan kepada dia rezeki yang tidak ada had batas, hak tak disangka-sangka. Tahu? Percaya tak? Saya tahu Ustaz. Kalau tahu, pasal apa kita tak pegang? Nak pegang apa Ustaz? Hak takwa tadi. Pasal kita tak bersungguh nak boleh tempat takwa ni tadi. Pasal apa kita tak bersungguh, tak bermujahadah untuk mendapat anugerah yang Allah telah siapkan untuk orang yang bertakwa. Nak sungguh tuan-tuan. Sebab janji dia daripada zat yang bersifat dengan yang baqa. Bukan janji daripada yang fana. Kita tahu dah sifat bagi makhluk ini, sifat bagi alam ini. Apa dia alam? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa sifat dia? Baharu. Apa makna baharu? Berubah. Janji hak berubah kita pegang, janji yang tak berubah kita tak mau pegang. Allah Ta'ala qadim, janji dia qadim. Tapi kita percaya lagi hak janji yang berubah ni. Kita lebih yakin kepada yang berubah-ubah. Ya, yang itulah.
Lemah hanya kita nak. Lemah sungguh. Saya lah tuan-tuan okey lah. Tuan-tuan kira okey. Tuan-tuan kira ahlul yakin, ahlul muwahhidin. Hak yang sebalik dia tu saya duk proses. Baik tu jangan tinggal tahlil, jangan tinggal. Nah. Baik tu Imam As-Sanusi dia pesan kat kita, sehari 300 jangan tinggal. Mengertilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan tunggu orang mati. Larat orang nak mati hari-hari ya. Jangan tunggu orang mati. Kita nak tahlil tunggu orang mati. Tu kalau ada buat kenduri. Kalau tak ada buat kenduri, tak ada baca. Imam Sanusi suruh kita baca apa dia? Pengarang kitab Matan Umul Barahin. Dia kata apa? 300 jangan tinggal. Sehari 300. Siapa nak buat sehari 300? Mudah-mudahan besok kalau kita indas sakaratil maut, kita dapat sebut la ilaha illallah, perkara yang kita biasakan dalam hidup. Nabi kata akan menjadi kebiasaan ketika mati. Benda hak kita biasa buat dalam hidup akan jadi kebiasaan ketika kita nak mati. Allah bagi peluang kat kita. Buat dulu. Hang selesai buat, aku tarik. Allah, aku cabut nyawa. Jangan tinggal ini. Tahlil. Sebab Nabi kata apa? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sehari 300 ya. Weh, 300 banyak Ustaz. Kita baca WhatsApp sehari lebih 300 ya. Lebih 300. Grup saja 30. Katuk-katuk buka meletup punya handphone. Boleh baca hari-hari? Boleh baca. Isu ini, boleh apa? Tak boleh apa? Apa salah? Duduk saja-saja baca. Ustaz kena geling kepala, tak geling pun tak apa, janji baca. Orang kata nak meratik ni wajib geling kepala, tak geling tak apa, tak pusing badan tak apa, janji baca. Ikut suka kita, ikut selesa kita. Kita nak berayun ke, tak mau berayun ke, janji baca. Jangan berayun tak baca. Badan duk berayun tapi tak baca. Jangan berayun kosong tuan-tuan. Kalau kita mau mati dapat mengucap la ilaha illallah, jadikan kebiasaan kita. Kedua, hari ini saya pesan sungguh, saya pun nak pergi dah. Kita bukan lama dah tuan-tuan. Nabi kata, lah orang jarang kita dengar orang mati tua. Ada Ustaz, yang tu memang tua dah. Hak kita lapis-lapis ni tak ada 60, jangan risau. Hak lapis-lapis kita ni, tengok hak mati apa dah? 40, 50. Jangan duk harap lah 60. Kita boleh 60 tu kira okey lah tu. Ya, hak muda-muda ni jangan duk harap sangat. Sebab Nabi kata macam tu, umat aku akhir zaman umur dia pendek, badan dia lemah. Umur pendek, takkan kita tak faham Nabi kata. Badan lemah. Lemah tang mana? Lemah tang akhirat. Dunia tak lemah. Kita cari duit lemah lah. Cari duit tak, kita tak lemah, kuat tuan-tuan. Kuat, cari duit kita kuat. Sembahyang sunat, sembahyang duha. Kita boleh mengaji ni dan nak kita sembahyang duha. Kalau dan, alhamdulillah. Ada. Kita nampak macam kemas tau.
Nampak lah. Nampak ke meh? Semayang duha tak larat buat. Semayang duha kita tak larat buat. Kan? Agak-agak bidadari mana hak mau kita? Agak-agak lah. Tu almarhum dulu dia melawat kasar. Dia kata hang ni dia satu hari tuan-tuan, saya awal tahun 90 dulu saya nak pergi mengaji tuan-tuan. Ni cerita lah. Nak kata nak pergi mengaji. Jadi almarhum ni dia cukup ambil berat tentang sembahyang tahajud. Ambil berat. Jadi malam seminggu saya nak naik kapal terbang lah. Malam tu saya, pagi tu saya naik lewat. Subuh 5.30. Allahu Akbar. Saya naik 5 suku. 5 suku saya naik. Saya semayang tahajud. Habis-habis semayang tahajud, dia tanya saya. Masa tu saya nak pergi Mekah tuan-tuan. Nak pergi Madinah. Dia tanya kat saya, hang semayang tahajud pukul 5 suku ni, dia kata. Nabi mana yang nak jumpa hang, dia kata. Saya bila teringat tu masih sedih sikit. Saya nak pergi mengaji masa tu tuan-tuan, nak pergi mengaji di Mekah. Tahajud 5 suku, Nabi mana nak jumpa hang, dia kata. Masa tu saya teriak tuan-tuan, sungguh. Cuba hang fikir, dia kata. Hang tahajud 5 suku ni Nabi sayang lah kat hang, dia kata. Jangan sampai dia kata hampir Madinah Nabi tak mau tengok hang. Itu saya teriak tuan-tuan, sungguh saya teriak. Bila kita fikirkan, bila kita dia dah tak ada tuan-tuan, dia dah tak ada kata-kata dia tu. Betul ya. Kita dah ambil ringan dengan apa yang Nabi kata. Kita pergilah Madinah banyak kali pun Nabi tak mau tengok kita. Kita pergi dah 10 kali umrah tuan-tuan, Nabi tak mau tengok kita. Sekali pun kita tak pernah tengok wajah dia. Tapi umrah banyak kali ya. Kita wida, kita bagi salam. Tapi Nabi tak mau tengok kita. Nabi tak mau mai jumpa kita. Kita nak pergi jumpa Nabi, tak boleh sebab Nabi kita hidup lagi. Jadi Nabi mai jumpa kita ketika tidur kita alam roh kan. Tapi dia tanya dari kita, aku pergi umrah pergi Madinah berapa kali? Allahu, aku pergi Madinah berapa kali dah? Berapa kali dah Nabi mai jumpa aku? Hai Ahmad Rizal, akulah Nabi Muhammad. Kalau kita pergi 10 kali, berapa kali kita jumpa? Kalau kita pergi 5 kali, berapa kali Nabi jumpa kita? Kalau kita tak pernah, Nabi tak pernah mai jumpa kita, tak kena tanya. Tak kena tanya, ya Rasulullah, apa salahku? Tak kena tanya. Ya Rasulullah, apa salah aku yang hang tak mau jumpa aku, yang hang tak mau tengok aku, yang hang tak mau datang tengok umat hang ni? Apa salah aku? Apa salah kita? Orang lain Nabi mai jumpa tuan-tuan. Orang lain Nabi mai jumpa, Nabi bagi salam kat dia. Guru-guru saya semua dapat jumpa Nabi. Jadi kita kena fikir, kita yang dah umur 50 lebih, 60 lebih, Nabi tak mau jumpa kita. Pasal apa? Kita duduk ketegak lagi ya.
Nabi takkan jumpa orang yang hasad. Nabi takkan jumpa orang kaki mengumpat. Nabi takkan jumpa orang yang kaki sombong. Nabi tak mau jumpa. Tapi Nabi akan jumpa hambanya yang rendah diri. Tuan-tuan ingat tak cerita Uwais Al-Qarni? Sahabat tak kenal dah. Uwais Al-Qarni sahabat tak kenal dah. Badan dia pun ada sopak. Uwais Al-Qarni ni bukan handsome pun. Kulit hitam gelemat. Tak handsome kan tak. Badan dia ada sopak sikit. Sahabat tak nak jumpa pun. Satu hari dia pergi jumpa Nabi. Nabi tak ada rumah. Dia pergi rumah Nabi. Nabi tak ada rumah. Jadi satu hari Nabi pesan dengan Sayyidina Umar. Nabi kata, wahai Umar, besok dia kata, hang cari orang ni. Sayyidina Umar tanya, siapa dia? Dia pernah jumpa engkau ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, dia pernah mai tapi aku tak ada. Dan aku tahu dia mai. Rasulullah kata, wahai Umar, pergi jumpa dia. Han cari. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, orang dia macam mana? Rasulullah kata, orang dia kulit dia gelap, kat badan dia ada tanda bekas sopak dia. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, nak buat apa bila jumpa dia? Rasulullah kata, pergilah minta doa dia. Pergi minta doa dia. Tuan-tuan, Uwais Al-Qarni ni, dia tak pernah tengok muka Nabi depan-depan. Macam mana Nabi kenal dia? Macam mana? Yang ni kita selalu tanya dari kita. Keberkatan dia dekat satu perkara, dia jaga mak dia. Kita tak mampu jaga mak kita macam dia jaga. Dia bawa mak dia daripada Yaman pergi Mekah, dia dukung mak. Kita mak kita sakit pun kita tak boleh nak tunggu. Mak kita sakit, kita tak boleh nak tunggu, tuan-tuan. Kita berkelahi dengan adik-beradik. Abang sibuk, abang ada itu, abang ada ini. Tuan-tuan, kita boleh macam saya boleh mengajak. Kalau tak sebab mak saya tak boleh mengajak, tuan-tuan. Saya tak boleh duduk depan, tuan-tuan, jika tidak sebab mak saya. Tapi bila mak kita sakit, kita berkelahi dengan adik-beradik. Kita tak mampu tinggal. Kerja tak mampu tinggal. Mengajar tak mampu tinggal. Kita kata kita orang baik ya, tuan-tuan. Allah uji dengan mak kita saja, kita gagal untuk masuk syurga Allah. Kita gagal masuk syurga Allah. Sehingga ulama kata kat kita, orang yang meninggalkan doakan keampunan untuk mak dan ayah dia lebih pada 3 hari, dia anak yang derhaka. Dia terlupa minta ampun untuk mak ayah dia lebih pada 3 hari. Kata ulama, dia anak yang derhaka, kata dia. Kita jangan tengok semayang kita, tuan-tuan. Jangan tengok semayang, jangan tengok puasa, jangan tengok sedekah. Kita puasa okey, tak gagal. Semayang okey, tak gagal. Tapi kita gagal dengan mak kita, kita gagal dengan ayah kita. Hebat tara mana lah. Tapi kalau kita gagal dengan mak kita, kita gagal dengan ayah kita, kita gagal semua perkara. Gagal habis semua. Semua habis. Sembahyang kita habis, puasa kita habis, semua kita habis. Kita gagal dengan 2 makhluk ni.
Boleh lah tuan-tuan. Anak kita boleh lah. Dia kerja bagus, tiba kita sakit, dia minta cuti. Saya akan jaga mak saya sebab saya boleh jadi seorang doktor sebab mak dan ayah saya. Boleh lah tuan-tuan. Kita ada anak macam tu lah. Kita susah, dia sanggup keluarkan harta dia untuk kita. Ayah, saya ada duit ni sebab ayah. Mak, saya ada duit ni sebab mak. Mak bawah. Saya sanggup buang semua duit saya untuk mak, saya sanggup buang duit saya untuk ayah. Pasal apa hang buat lagu tu? Mak kita tanya, pak kita tanya. Mak tak pernah mengeluh pun masa mak dan ayah besarkan saya. Saya nak pergi belajar luar negara. Ayah gadai tanah, ayah jual, mak jual barang kemas. Mak tak pernah merungut pun dengan saya. Apa salah? Saya korbankan seluruh apa yang saya ada untuk saya balas balik apa yang ayah dan mak dah buat untuk saya. Masa kita tak banyak. Mak kita umur 60 tahun. Berapa lama masa dia untuk kita? Pak kita dah 70 tahun. Berapa lama peluang kita untuk kita tagih jannah Allah? Jangan kita jadi anak yang gagal tuan-tuan. Jangan, tolonglah. Hebat manalah. Macam saya boleh mengajar, saya boleh bercakap dengan orang, tapi saya gagal dengan mak dan ayah saya. Saya gagal keseluruhannya. Begitu juga tuan-tuan, tinggi mana ilmu kita, kalau kita gagal dengan mak dan ayah kita, kita gagal keseluruhannya. Maka contohilah Uwais Al-Qarni. Contoh Uwais Al-Qarni yang tidak didendangkan dan tidak dipedulikan oleh makhluk di bumi, tapi dicintai dan dikasihi oleh sekalian makhluk di langit. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terimalah semua amalan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, peliharalah kami daripada segala kemaksiatan dan kejahatan ya Allah, yang menjadikan asbab kami semakin jauh dengan Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau jadi kami hamba yang gagal dengan ujian dunia ini ke atas kami ya Allah. Ya Allah, kami harap sangat semua nikmat yang Kau berikan kepada kami biarlah menjadi asbab kami semakin hampir dan semakin dekat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, terima kasih atas sekalian anugerah-Mu atas kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ya Arhamar Rahimin, jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh ya Allah. Jadikanlah kami anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, jadikan kami abang yang saleh ya Allah. Jadikan kami seorang ayah yang saleh ya Allah. Jadikan kami seorang sahabat yang saleh ya Allah. Ya Allah, kami mohon keampunan-Mu ya Arhamar Rahimin. Jika kami ada silap dengan mak dan ayah kami, kami mohon ampun ya Allah. Sebab mak dan ayah kami dah tak ada ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika mak kami dan ayah kami masih ada ya Allah, mohonlah kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami mohon redha mak dan ayah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan kami sebahagian daripada ahli syurga-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, walaupun kami bukan orang baik seperti mana orang-orang baik di zaman sahabat Rasul dan salafus salih, kebaikan kami yang ada tidak sepadan dengan kebaikan yang mereka buat ya Allah. Ya Allah, tapi ini saja kemampuan kami ya Allah. Ini saja kemampuan kami ya Allah. Ini saja kemampuan kami ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, terimalah kebaikan yang sedikit ini ya Allah.
terimalah dan terimalah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami ini dalam rahmat-Mu ya Allah, dan jadikan perpisahan kami pada hari ini dalam keampunan-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.